Dibunuh di hadapan dua orang anak, itulah yang terjadi kepada seorang lelaki Cina yang ditetak selepas makan tengah hari di sebuah restoran bersama dua orang anaknya. Kejadian yang berlaku pada waktu tengah hari itu sungguh mengerikan kerana mangsa ditetak di bahagian kepala dan badan. Mangsa mati serta-merta di tempat kejadian. Apakah sebenarnya telah terjadi kepada mangsa? Ikuti kisah ini. Seorang lelaki dikenali sebagai Pua Kian Ming, 47 tahun maut ditetak di hadapan sebuah restoran selepas makan tengah hari bersama dua orang anaknya di lorong Batu Nilam 27A, Bandar Bukit Tinggi pada 6 November 2021. Ketua Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Samsul Amar Ramli berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kes pergaduhan di lokasi itu pada pukul 12.34 tengah hari. Siasatan awal mendapati mangsa bersama dua anak lelaki berumur 18 dan 10 tahun datang ke restoran berkenaan pada 11.50 pagi. Sebaik selesai makan tengah hari 12.20 tengah hari, mangsa bersama anaknya berjalan ke kenderaan jenis Toyota Velfire yang diletakkan 30 meter di hadapan restoran itu. Semasa mangsa hendak membuka pintu, datang tiga suspek lelaki dari arah belakang dengan bersenjatakan parang setiap seorang. Dua daripada suspek terus menetak mangsa. Mangsa melarikan diri ke arah celah kereta di kawasan terbabit dan meninggal dunia di tempat kejadian, iaitu di hadapan restoran bersebelahan tempat mangsa dan anaknya makan. Anaknya tidak dicederakan, seorang lagi suspek menunggu dalam kereta di tepi jalan menghala keluar ke persiaran Batu Nilam. Polis giat memburu suspek yang dipercayai empat lelaki berbangsa Cina berdasarkan dialek pertuturannya. Siasatan diteruskan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, siasatan awal mendapati mangsa berumur 47 tahun adalah pemberi pinjaman wang Ahlong yang mempunyai pejabat di Bukit Tinggi Kelang, Shah Alam dan Kajang. Temakan mendapati mangsa mempunyai 7 rekod lampau mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan dan Seksyen 420, Seksyen 506 serta Seksyen 326 Kanun sama. Pada 6 November 2021, seorang suspek yang disyaki terbabit dalam kes ini sudah ditahan polis. Lelaki itu ditahan di Jenjarong Kuala Langat pada 6.30 petang. Hasil siasatan awal mendapati suspek berumur 33 tahun itu tidak mengaku terbabit dalam kes berkenaan. Bagaimanapun, siasatan lanjut akan diteruskan selepas permohonan reman di mahkamah. Pada 7 November 2021, polis berjaya menahan 6 lagi suspek lelaki berusia 27 hingga 54 tahun di sekitar daerah Banting antara pukul 6.30 petang hingga 2 pagi. Polis Selangor sedang mengesat 4 lagi lelaki bagi membantu siasatan kes ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Asisten Komisioner Ni Azini Muhammad Faizal berkata, setakat ini polis sudah menahan 6 lelaki dipercayai terbabit dan boleh membantu siasatan. Kesemua tangkapan direman sehingga 13 November 2021 bagi membantu pihak polis merungkai kejadian ini serta mengesan saki-baki suspek lain yang terbabit. Kini, polis sudah mengenal pasti 4 individu yang dipercayai boleh membantu siasatan. Mereka adalah Loh Chi Bon, 40 tahun yang beralamat di Kampung Idaman Pelabuhan Kelang, Lim Chin Hau, 39 tahun, Tang Ok Ping, 34 tahun dan Yap Ching Hok, 58 tahun yang masing-masing beralamat di Jenjarom. 6 lelaki yang ditahan akan didakwa di Mahkamah Kelang pada 22 November 2021. Boleh mendapat kebenaran daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk mendakwa 6 suspek terbabit pada 9 pagi. 6 suspek lelaki terbabit berusia 18 tahun hingga 43 tahun. 4 suspek itu termasuk 2 yang berusia 18 tahun dan 19 tahun akan didakwa mengikut Seksyen 302 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. 2 lagi suspek dituduh secara berasingan mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rentetan kejadian itu, polis berjaya menahan 16 suspek kesemuanya yang disyaki bersubahat dan melakukan pembunuhan tersebut. Salah faham dan dendam lama sesama ahli kongsi gelap geng 24 merupakan punca mangsa yang juga ahli geng sama telah ditetak suspek. Tangkapan suspek dilakukan di Muar dan Segamat. Selain itu, polis turut merampas barang kes termasuk pakaian dan kereta yang digunakan suspek semasa dan selepas kejadian. Pada 23 November 2021, 6 individu termasuk 2 remaja didakwa di Mahkamah Magistrate Kelang atas pertuduhan membunuh dan bersubahat membunuh. Tertuduh Tan Ah Chai, Yo Ching Lian, Lau Zihui dan Yap Sok Kuan kelihatan mengangguk kepala dan faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa hadapan Magistrate Sarulata Paramavatar. Kesemua 4 suspek tersebut yang berusia 18 hingga 36 tahun itu dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 2 lagi tertuduh Gan Kok Shan, 43 tahun dan Tai Yo Sing,
38 tahun menghadapi pertuduhan berasingan mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana bersubahat membunuh. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua 6 individu terbabit. Jika disabitkan kesalahan, kedua-dua seksyen berkenaan berdepan dengan hukuman gantung sampai mati. 4 tertuduh iaitu Tan Ah Chai, Lau Zihui, Gan Kok Siang dan Tang Yok Sing diwakili Peguam Ling Chin Shao. Sementara Yo Chin Lian pula diwakili Peguam Ng Li Kian dan Yap So Kuan pula diwakili Helen Fong. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Ain Mahdi Zulkifli memaklumkan kepada mahkamah pihaknya sedang menunggu laporan forensik daripada pihak berkuasa. Perbicaraan masih berlangsung dan kita boleh menjangkakan apakah keputusannya. Nampaknya kes ini berkaitan dengan geng kongsi gelap yang sedia maklum cukup kebal daripada undang-undang Malaysia. Pihak berkuasa cukup memahami kegiatan kumpulan ini, namun tiada cara untuk menghapuskan kumpulan yang boleh dikatakan menguasai tempat-tempat ekonomi di Kuala Lumpur. Ditambah pula kumpulan ini dilindungi oleh beberapa orang-orang kenamaan yang sudah berada di dalam tampuk kepimpinan negara. Adakah anda tahu pada 27 November 2021 seramai 40 lelaki dipercayai terbabit dalam kegiatan kongsi gelap dengan berselindung di sebalik pertubuhan bukan kerajaan NGO ditahan polis dalam serbuan di sebuah restoran mewah di Seberang Jaya. Kumpulan terbabit sedang mengadakan majlis pengenalan dan pendaftaran ahli baru. Hasil serbuan membawa kepada penahanan seramai 40 lelaki berusia lingkungan 22 hingga 56 tahun yang berasal dari Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Pemeriksaan yang dijalankan polis juga mendapati 8 daripada lelaki yang ditahan mempunyai sebuah pertubuhan haram. Tak cukup dengan itu, di Melaka pada 28 Januari 2022, 8 lelaki ditahan polis kerana disyaki menganggotai sebuah pertubuhan haram yang membuka pejabatnya di Bukit Piatu. Mereka dibebaskan dengan dikompos RM1,000 setiap seorang bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Itu pun kerana majlis perasmian pejabat baru itu tular di media sosial dan ada pelanggaran prosedur operasi standard iaitu tiada penjarakan sosial. Lagi memanaskan keadaan di Selangor, terdapat lebih kurang 17 kumpulan kongsi gelap dan 3 daripadanya adalah geng Melayu iaitu Double 777, ATAB dan Kucing Merah. Kumpulan kongsi gelap Cina pula ialah Geng 24, Geng 21, Geng 18, Geng 360, G Hosia, Five Colours, Song Tong. Manakala kumpulan kongsi gelap India pula terdiri daripada Geng 36, Geng 21, Geng 08, Geng 24, Geng 04, Geng 24 Apache, Geng 18 dan Geng 1. Semakin hari geng-geng ini seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kegiatan mereka berkisar kepada peningkatan kes jenayah di Malaysia. Lebih mengejutkan, mereka mempunyai syarikat dan berselindung di sebalik aktiviti perniagaan yang sah seperti restoran, bengkel kenderaan, kelab malam dan pertubuhan NGO. Cubalah tengok angka dan anti sebelah rumah anda. Nampak setiap pagi beryoga di tepi tasik. Entah-entah ketua kongsi gelap. Sekian, terima kasih.